Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najibah binti Mat Nasrul. Nama matrik M202071101. Saya daripada kuliah Usuluddin dan Sains Al-Quran. Dan sekarang saya berada di semester terakhir, iaitu semester 7. InsyaAllah hari ini saya akan membentangkan ataupun menceritakan tentang pengalaman saya sepanjang saya menjalani latihan industri di sebuah pusat penjagaan, iaitu Pusat Jagaan Hulu Guna yang bertempat di Padang Serai, Kedah Darul Aman, dan berlangsung selama 6 minggu daripada 3 Julai sehingga 15 Ogos 2023. Okey, sebelum kita ke dalam topik ini dengan lebih mendalam, saya ingin menceritakan sedikit latar belakang tentang tempat saya menjalani latihan industri, iaitu Pusat Jagaan Hulu Guna yang telah ditubuhkan pada tahun 2020 dan ia diasaskan oleh seorang wanita yang berkejaya yang bernama Puan Sabirah binti Muhammad Akhir. Okey. Pusat Jagaan Hulu Guna ini bukanlah sebuah pusat jagaan yang biasa, tetapi ia adalah pusat jagaan yang legal kerana ia telah didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 dan mempunyai nombor pendaftaran yang tersendirilah, di mana saya tidak boleh sebut kerana nombor itu adalah sulit. Okey. Pusat jagaan ini mensasarkan kanak-kanak yang berumur 4 hingga 12 tahun, di mana ia menempatkan kanak-kanak istimewa seperti autism, disleksia, speech delay. Kanak-kanak normal pun boleh masuk kerana mereka bukan sahaja menempatkan kanak-kanak untuk sebagai tempat asuhan, tetapi kerana pusat jagaan ini menyediakan play school and therapy, di mana kanak-kanak boleh bermain sambil mendapatkan pembelajaran yang sesuai untuk tahap mereka. Okey, seterusnya kita beralih kepada aktiviti sepanjang latihan industri dijalankan, di mana setiap pelajar akan menulis atau merekod setiap aktiviti yang mereka jalankan sepanjang latihan industri lah, di mana mereka akan tulis dalam buku log, iaitu buku report yang akan sentiasa ditandatangani dan disign atau disemak oleh penyelia organisasi mereka sendiri. Okey, bismillah. Sedikit ringkasan yang saya boleh buat sepanjang saya menjalani latihan industri di Pusat Jagaan Hulu Guna, di mana hari pertama saya melapor diri pada hari pertama, iaitu 3 Julai 2023. Saya berjumpa dengan pemilik itu sendiri, iaitu Puan Sabirah binti Muhammad Akhir, untuk mendapatkan tauliah ataupun mendapatkan tugasan-tugasan yang saya perlu buat sepanjang saya menjalani latihan industri tersebut. Okay. Pada hari pertama juga saya sempat berkenalan dan juga mencari tahu tentang bahagian-bahagian dan sudut-sudut di dalam pusat jagaan tersebut. Kemudian saya diberi amanah, iaitu menjalankan 3 skop tugasan, iaitu pemasaran, pendidikan dan juga asuhan. Di mana pemasaran, saya banyak melakukan kerja-kerja di dalam pejabat untuk mempromosikan tentang sebuah pusat jagaan Hulu Guna dan juga membuat flyers
untuk pengambilan kemasukan baharu pada bulan tersebut, iaitu pada bulan Julai dan juga Ogos sepanjang saya menjalani latihan industri itulah. Okey. Untuk bahagian pendidikan dan asuhan pula, saya banyak melakukan aktiviti-aktiviti dengan kanak-kanak lah, di mana saya tidak akan mengasingkan mereka dari sudut pencapaian lah. Saya akan melakukan aktiviti secara berkumpulan ke semua kanak-kanak, dan melihatlah tahap dan prestasi mereka di dalam setiap aktiviti yang saya jalankan, dan saya akan rekod di dalam fail peribadi mereka lah. Okey. Untuk asuhan pula, saya diberi amanah untuk membantu staf-staf lain, seperti menyediakan makanan kepada kanak-kanak, membantu kanak-kanak untuk membersihkan diri dan juga pengurusan diri, dan menemani mereka semasa waktu tidur lah. Pada minggu pertama dan minggu kedua, saya banyak melakukan kerja-kerja di dalam pejabat, seperti saya melakukan template ataupun diberi kata nama lain, iklan untuk saya post di dalam akaun Facebook dan juga TikTok Pusat Jagaan Kulu Kuna sebagai sumber pengetahuan kepada ibu bapa di luar sana, dan juga termasuk sebagai pengetahuan kepada ibu bapa kanak-kanak yang berada di pusat jagaan tersebut. Okey. Pada minggu ketiga, saya ditugaskan untuk melakukan persediaan awal untuk Hari Sukaneka Pusat Jagaan Kulu Kuna, di mana saya diberi tugas untuk mencari aktiviti-aktiviti sukaneka yang sesuai untuk kanak-kanak yang mempunyai masalah autism, disleksia dan sebagainya. Dan juga saya ditugaskan untuk mencari hadiah, membalut hadiah dan segala persediaan awal untuk majlis tersebut. Minggu keempat pula, di mana Hari Sukaneka telah berlangsung di Padang Awam, Padang Serai, dan saya juga telah dilantik sebagai pengerusi majlis dan juga sebagai pemberi hadiah untuk kanak-kanak yang telah memenangi setiap acara tersebut, dan juga kami menjemput ibu bapa untuk menghadiri sukaneka tersebut untuk memeriahkan lagi majlis. Pakai selang tu. Cepat.
Pada minggu kelima, saya banyak menghadiri dan menyertai kursus dan program yang telah ditawarkan kepada Pusat Jagaan Kulu Kuna, dan saya juga telah dilantik sebagai sukarelawan lah untuk menghadiri program-program tersebut. Antaranya adalah taklimat, pertolongan cemas dan kecederaan. Di program tersebut saya banyak belajar tentang cara-cara merawat kecederaan dan juga penggunaan kit pertolongan cemas. Dan Alhamdulillah pada minggu terakhir, iaitu minggu ke-6, saya ditugaskan untuk membuat semakan semula tentang fail-fail Pusat Jagaan Kulu Kuna, seperti buku lawatan dan juga segala fail-fail inventory yang perlu dihantar ke pihak LHDN, dan juga membuat sedikit kemasan lah di pusat jagaan tersebut, dan membantu staf-staf lain untuk menyusun semula lah segala peralatan-peralatan, kedudukan tempat aktiviti kanak-kanak, kerana pihak atasan iaitu pihak JKM akan membuat lawatan di pusat jagaan tersebut. Alhamdulillah, sekadar itu ringkasan saya tentang aktiviti dan pengalaman saya sepanjang latihan industri di Pusat Jagaan Kulu Kuna. Antara impak dan keperkesanan melalui latihan industri ini, ia dapat mendedahkan para pelajar tentang alam pekerjaan yang sebenar. Ini membuatkan para pelajar itu akan menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh untuk mereka mengaplikasikan ilmu mereka tersebut di dalam dunia latihan industri. Yang kedua ialah memupuk jaringan hubungan antara manusia, di mana seseorang pelajar itu dapat berkenalan dengan lebih ramai orang. Seperti saya sendiri, sepanjang latihan industri tersebut, saya dapat berkenalan dengan staf-staf lain, mengenali cara-cara mereka sendiri untuk mengendali kanak-kanak istimewa ini. Dan juga saya dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan ibu bapa dan keluarga kanak-kanak tersebut. Dan yang terakhir, daripada impak latihan industri tersebut, kita dapat mengukuhkan keyakinan diri seseorang tersebut, di mana seseorang pelajar akan lebih berani dan yakin ketika berhadapan dengan pelbagai lapisan masyarakat, dan juga mereka lebih berani untuk memberi pendapat dan menyusun segala strategi dan aktiviti yang mereka ingini tanpa sebarang rasa serba salah. Akhir kalam daripada saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Pusat Jagaan Kulu Kuna kerana sudi mengambil saya sebagai pelajar intern di tempat tersebut. Dan juga daripada penerimaan mereka lah saya dapat mempelajari banyak ilmu-ilmu baru yang boleh saya
aplikasikan di dalam dunia sebenar saya ataupun di dunia bakal pekerjaan saya. Okay, itu saja. InsyaAllah, terima kasih juga kepada Ustaz Abdul Hakim bin Mahazir kerana memberi banyak tunjuk ajar untuk sepanjang saya menyiapkan laporan ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.